Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Wani. Sekali lagi kita akan berbicara berkaitan dari aspek fasa pemulihan banjir. Walaupun keadaan banjir di beberapa buah negeri dikatakan semakin baik, tetapi keadaan realiti di lapangan masih puluhan ribu berteduh di pusat-pusat pemindahan sementara. Tetapi kita sedia maklum juga ramai lagi, mungkin puluhan ribu lagi ataupun ratusan ribu bagi mereka yang terjejas, sama ada di taman mereka, di kampung mereka, di parit mereka dan sebagainya, yang tidak berpindah kerana rumah mereka masih selamat untuk diduduki, tetapi mereka juga terputus hubungan untuk mencari nafkah pendapatan seharian. Mereka tidak boleh keluar bekerja. Bagi anak-anak mereka juga mungkin yang orang kata pun tidak dapat meneruskan punca pendapatan seharian dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan cuaca semakin baik, walaupun meteorologi mengatakan ada beberapa daerah di negeri Johor akan berhadapan dengan hujan lebat dalam masa 24 jam yang akan datang, tetapi secara puratanya cuaca semakin cerah dan diharapkan dalam fasa pemulihan ataupun fasa recovery ini mereka dapat kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan kediaman masing-masing. Dalam masa yang sama mereka dapat bangkit segera untuk dapat hidup seperti biasa, menjalankan aktiviti ekonomi, aktiviti sosial seperti biasa sebelum mereka berhadapan mungkin lebih bersedia lagi untuk menghadapi bencana-bencana yang akan datang. Jadi saya akan terus berbicara tentang ini. Dr. Kamarul Azhari Razak dari pakar kesiapsiagaan bencana ataupun pengarah Pusat Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan Bencana di PPC UTM Kuala Lumpur. Assalamualaikum Dr. Kamarul. Waalaikumsalam Tuan Haji. Terima kasih. Dr. Kamarul baru saja pulang dari Eropah, baru juga turun ke lapangan melihat situasi banjir di beberapa kawasan di daerah di negeri Johor. Jadi mungkin apa yang boleh dikatakan berbanding bencana banjir pada akhir tahun lalu ataupun beberapa tahun lalu, tetapi ramai pakar meteorologi dan juga pakar bencana mengatakan ini antara yang terburuk pernah melanda di 10 daerah negeri Johor, dan mungkin ini akan menjadi satu benchmark baru frekuensi ataupun kekerapan bencana banjir yang akan kita saksikan pada masa akan datang akibat perubahan iklim yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Baik, terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah, terima kasih pihak Astro atas jemputan. Benar, saya baru pulang dari luar negara di UK dan Germany, dan antara perkongsian ringkas di sini bagaimana banjir besar yang turut melanda Eropah Barat yang direkodkan hampir 40 bilion kerugian. Dan dalam konteks negara kita, apa yang berlaku di negeri Johor sebenarnya sesuatu yang di luar jangka, luar biasa, dan impaknya berkali ganda. Melihat bagaimana kesan bencana ini bukan sehari, seminggu, sebulan, Tuan Haji. Kita harus memperkatakan agenda pemulihan yang lebih berdaya tahan, dan melihat konteks kerugian ekonomi, kerosakan dan keperluan yang mungkin berbeza antara satu daerah dengan daerah yang lain. Mereka yang terjejas mungkin kelangsungan perniagaan, kelangsungan kehidupan amat berbeza dari satu keluarga, daripada satu kawasan kepada satu syarikat yang lain. Ini sesuatu ruang lingkup yang kita harus terima kenyataan bahawa impak bencana ini bersifat lokaliti. Ya. Dan strategi pemulihan ini juga harus bersifat lokaliti. Kita harus memperkasakan lokaliti ini dalam memastikan kumpulan-kumpulan sasar ini dibantu dengan segera, maka mereka dapat bangkit dengan lebih cepat dan lebih berdaya tahan. Itu secara ringkas Tuan Haji. Ya, dalam konteks pemulihan berdaya tahan ini, kerana kita mesti berdepan dengan bencana ini dengan skala yang berbeza, dengan pendekatan yang luar biasa. Kita tidak boleh BAU ataupun business as usual lagi, kerana
kekerapannya semakin kerap. Intensiti hujan yang turun ini dikatakan antara yang paling tinggi dalam puluhan tahun di negeri Johor. Dan bagi rakyat sendiri, kalau mereka dahulu pernah menghadapi banjir, tetapi banjir yang besar ini setiap kali mungkin antara 6 tahun ke 5 tahun sekali. Tetapi hampir sekarang ini hampir setiap tahun, dan ini yang terburuk. Jadi mengapa dalam situasi pemulihan berdaya tahan ini perlu ada satu koordinasi yang berfokus ataupun yang baik antara agensi yang berada di barisan hadapan, terutamanya NADMA daripada peringkat persekutuan, agensi-agensi daerah, pejabat daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pertahanan Awam, Bomba, PDRM dan sebagainya, termasuk kelompok NGO, para sukarelawan dan sebagainya, supaya pasal pemulihan berdaya tahan ini kita dapat bangkit segera daripada bencana ini dan tidak ada yang tertinggal kerana kemampuannya berbeza-beza, pasti Dr. Kamarul. Benar. Dan inilah satu keunikan dan kekuatan negara kita. Kalau nak dibandingkan dengan negara Eropah sebagai contoh, hasil pengamatan saya melihat fasa pemulihan mereka amat perlahan, amat lemah. Dan apabila saya ke Golok melihat kesan daripada bencana Disember tahun lepas, membuat perbandingan antara negara Thailand dan negara Malaysia di kawasan persepadanan juga berbeza. Dan ini satu senario yang amat menarik dari sudut saintifik, bagaimana kita boleh mendokumentasikan agar proses pembelajaran berlaku dan kita boleh bertindak dengan lebih baik daripada apa yang kita hadapi. Jadi merujuk kepada soalan tadi, saya percaya ramai mereka yang terjejas mempunyai tahap pemulihan yang berbeza. Satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mereka yang mungkin mempunyai sistem keuangan ataupun insurans yang amat lengkap, yang baik, mungkin mampu kembali pulih dengan cepat dengan sistem bantuan keuangan ataupun sistem insurans yang telah rangka lebih baik. Tetapi terdapat juga peniaga-peniaga, terdapat juga mereka-mereka yang tidak mempunyai simpanan yang tetap, tidak mempunyai sumber keuangan yang utuh untuk mereka bangkit dengan lebih cepat. Satu model yang dibangunkan di Kelantan, in fact ini bulan ketiga pelaksanaannya, yang dinamakan sebagai DRR, Disaster Resilience Recovery. Proses pemulihan, model pemulihan bencana yang lebih berdaya tahan, yang di mana kita bangunkan bersama dengan pihak NADMA dan pihak Mercy Malaysia, semestinya bersama dengan pihak pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan pejabat jajahan. Bagaimana kita melihat model ini sebenarnya perlu dalam konteks kita menghadapi bencana-bencana besar. Dan saya percaya apa tragedi yang berlaku di Johor ini juga boleh berlaku di negeri-negeri lain, yang di mana acap kali kita mendengar tentang ancaman perubahan iklim, impak-impaknya yang lebih besar berskalanya, tetapi tahap kesiapsiagaan satu-satu pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri berbeza, Tuan Haji. Dan pelaburan mereka untuk terus meningkatkan tahap daya tahan infrastruktur sebagai contoh, sistem sosial, sistem keuangan setempat, bagaimana mereka boleh membantu peniaga-peniaga, petani-petani yang terjejas, penternak-penternak yang saya percaya negeri Johor antara penyumbang terbesar juga kepada sistem security makanan negara. Dan ini sesuatu yang melangkau daripada bayaran-bayaran wang ihsan, bayaran-bayaran awal yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ini perlu dipahalusi, diselidiki agar mereka yang terjejas, golongan-golongan rentan ini dibantu dengan lebih baik dan dipantau tahap pemulihan mereka, Tuan Haji. Ya, Dr. Kamarul, ni siapa punya tugas ni? Siapa punya kerja ni? Nak pastikan data itu accurate, terkini. Setiap penduduk kariah mereka, setiap penduduk kampung dan taman mereka ada latarnya dan disahkan oleh kelompok sama ada dari ketua kampung, tok sidang, tok imam dan sebagainya. Kerana pastinya data di peringkat daerah ia tidak lengkap.
tanpa ada pengesahan, tanpa ada rujukan kepada mereka yang tinggal di lokaliti. Mereka yang mungkin rentan dari aspek usianya, mungkin golongan tua, rentan akibat mereka penyakit-penyakit kronik dan sebagainya, rentan kerana mereka sendirian, tidak ada ahli keluarga yang lain, ataupun mereka rentan kerana kawasan mereka sering kali ditimpa bencana. Jadi mengapa ini penting oleh pengumpulan data ini dalam fasa pemulihan ataupun disaster resilience recovery ni, Dr. Kamaru? Baik, Tuan Haji, kita memahami kekangan pelbagai pihak dalam menjana data ini, dan kita melihat kadangkala setiap proses pembuatan keputusan itu tidak berasaskan kepada data, bukti lapangan. Inilah yang cuba dilaksanakan oleh pihak NADMA, pihak Mercy Malaysia, pihak UTM di Kelantan. Bagaimana kita membangunkan model ini dan juga platform, satu tool, alat bagaimana kita boleh turut membantu pihak berkuasa tempatan menerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan daerah agar mereka dibekalkan dengan data saintifik, data-data teknikal yang bukan hanya merekodkan maklumat kerosakan, maklumat kerugian ekonomi, tetapi yang lebih penting maklumat keperluan yang amat berbeza daripada satu keluarga, satu komuniti kepada kampung daerah yang lain. Ini satu yang perlu difahami, dan kalau kita rujuk banjir besar tahun lepas di Pakistan, direkodkan hampir 14 bilion kerosakan, 15 bilion kerugian ekonomi. Dan laporan UN juga mengeluarkan mereka memerlukan 16 bilion keperluan yang merentas sektor bagaimana sistem pengurusan bandar, pengurusan pembangunan komuniti itu lebih berdaya tahan, rentas sektor daripada aspek perniagaan, aspek kelangsungan kehidupan, sehinggalah kepada penjanaan ekonomi semula setempat. Amat penting. Dan model ini, data ini amat penting. Bukan hanya diguna semasa fasa pemulihan, tetapi jika mereka mengalami bencana besar di masa hadapan, data-data ini sebenarnya membantu. Dan kita lihat hasil daripada pembangunan model DRR ataupun Disaster Resilience Recovery ini di Pasir Mas, di Kelantan ini, yang bakal diterapkan di Johor ini, sebenarnya turut mencungkil keperluan-keperluan golongan-golongan sasar, orang kurang upaya, golongan emas, mereka ibu tunggal yang perlu dibantu secara berfasa, bukan one off sifatnya. Dan golongan-golongan ini sebenarnya mungkin dalam dikala kita berkata tidak lama lagi akan masuk bulan Ramadan, mungkin keperluan mereka berbeza, sistem persekolahan akan bermula, keperluan amat berbeza. Dan inilah agak dinamik bagaimana model ini harus mencakupi aspek lokaliti, dan pihak berkuasa tempatan yang diberi amanah harus memahami bahawa data lah sumber utama mereka untuk memastikan saluran bantuan itu lebih bersasar dan kena pada tempatnya, kena pada sasarannya. Tuan Haji. Ya, kalau kita lihat dari kerangka sendai itu yang diguna pakai oleh NADMA, Mercy, dan juga kita cuba adaptasi ataupun aplikasikan dalam konteks kita menangani bencana, mengurangkan risiko bencana di negara kita, itu yang terbaik. Kalau kita lihat nampaknya dari aspek pengurangan bencana itu, antara tujuannya, objektifnya adalah mengurangkan bencana kehilangan nyawa. Yang keduanya, mengurangkan bagi mereka yang terkesan, populasi lokaliti yang terkesan, juga mengurangkan kos kerugian harta benda dan juga ekonomi yang akan memberi impak kepada kemajuan ataupun KDNK negara. Begitu juga dapat mengurangkan kerosakan hal-hal berkaitan dengan infrastruktur utama rakyat seperti jalan raya, hospital dan perkara-perkara asas kemudahan awam masyarakat. Dalam masa yang sama, kita apabila kita mengadaptasi menggunakan aplikasi kerangka sendai ini, kita akan meningkatkan dari aspek
kerjasama dari semua pihak dalam menangani mengurangkan risiko bencana termasuk dalam fasa pemulihan ini. Jadi dalam mengkoordinasikan kerjasama semua pihak ini yang amat kritikal supaya tidak berlakunya cara bekerja secara silos dan juga tidak akan bertindih fungsi supaya pengalaman-pengalaman bencana-bencana kita yang lepas itu banyak mengajar kita tanpa ada koordinasi yang betul, tanpa ada sistem menggunakan data dan juga fakta dan betul yang melibatkan sains, kita akan repeat ataupun membuang tenaga, kewangan dan fungsi-fungsi yang bertindih yang tidak akan menolong banyak pada kelompok yang sedang rentan ataupun yang sedang menghadapi bencana. Pandangan Dr. Kamarul. Baik, saya rasa kupasan yang baik dan soalan yang amat penting untuk dibincangkan. Pertama, ia adalah komitmen kerajaan Malaysia terhadap global agenda. Dan agenda ini diterima pakai di peringkat pelbagai peringkat. Dan saya percaya konsep Build Back Better, konsep bangkit semula dengan lebih baik ini amat penting dalam konteks Malaysia. Dikala kita menghadapi bencana-bencana ini, kita semestinya dikaitkan dengan jumlah kadar kematian dan kadar kerugian ekonomi. Tapi tidak lupa juga bagaimana proses pembangunan semula. Bagaimana proses-proses ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Bukan hanya pihak kerajaan di peringkat persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan, tetapi saya lihat dia rentas sektor. Mungkin pihak swasta sebagai contoh. Mereka-mereka pemberi-pemberi dana, pihak-pihak yayasan. Kita lihat mereka acap kali memberi dana ataupun menyalurkan bantuan hanya ketika fasa kecemasan, fasa respon. Agak sukar ataupun sebahagian kecil mereka bersedia untuk melabur ketika fasa pemulihan yang lebih lama dan impaknya mungkin berbeza. Tidak begitu seksi kalau bahasa mudahnya berbanding fasa respon yang fasa kecemasan ini. Ini satu yang kita harus memahami bahawa kitaran pengurusan bencana ini langkau sektor dan keperluan agensi-agensi ini pun berbeza kerana kita tahu sistem pengurusan risiko bencana di Malaysia bersifat berpusat. Dia tidak seperti mana Germany, tidak seperti mana Jepun yang lebih decentralized. Jadi kita harus merangka satu hala tuju strategi yang lebih berdaya tahan bagaimana bandar-bandar ini lebih bersedia. Komiti-komiti ini kalau kita lihat di Johor hampir 17 tahun bencana berskala besar yang lampau dan mungkin mereka yang mengalami pada 17 tahun yang lepas tidak menjangka dalam 3 hari keamatan hujan lebih tinggi daripada apa yang berlaku pada 2006. Ini data dan fakta ini amat penting agar mereka merangka hala tuju pembangunan yang lebih berdaya tahan bukan hanya pada infrastruktur fizikal tetapi juga sistem sosial, sistem keuangan, bagaimana mereka bangkit semula agar perniagaan mereka tidak terhenti, tidak terjejas selama berbulan-bulan sebelum mereka boleh memulakan dengan modal pusingan yang mungkin insentif ataupun sistem mekanisme baru perlu dibentuk agar mereka-mereka ini dibantu dan berbalik kepada pihak-pihak NGO. Saya percaya Tuan Haji banyak sumbangan-sumbangan mereka dan juga inilah seruan saya kepada sahabat-sahabat rakan-rakan NGO yang di luar sana mungkin boleh melihat bagaimana strategi baru mereka, misi-misi mereka direka bentuk dan juga boleh menyokong agar sistem pemulihan berdaya tahan ini turut dibantu oleh rakan-rakan NGO, tidak hanya pada fasa respon. Tuan Haji. Ya, Dr. Kamarul, ini menarik. Kerana kawasan-kawasan yang dahulunya selamat diduduki, kali ini airnya melebihi 1.5 meter. Dahulunya mungkin airnya hanya sekadar paras pinggang. Kali ini melepasi paras kepala ataupun mencapai bumbung rumah dan menyebabkan mereka tidak ada pilihan selain daripada berpindah.
keduanya, kawasan-kawasan yang terlibat ini merupakan kawasan aktiviti ekonomi yang intensif, iaitu kawasan pertanian, kawasan komoditi, kawasan peternakan. Jadi untuk bergerak ke hadapan dalam fasa pemulihan berdaya tahan dan juga dalam fasa untuk kita memikirkan bencana yang akan datang supaya kita ada langkah prevention dan juga mitigation ini, mengapa fakta-fakta dan data-data ini dikutip sebaik mungkin. Okey, si Ali hilang 100 ekor kambing akibat daripada banjir ini kerana tinggal 5 ekor saja yang dapat diselamatkan kerana waktu kecemasan begitu terhad. Begitu juga ladang mutu, ladang sayurnya lebih 5 hektar habis. Baru kawasan yang sepatutnya boleh tuai pada minggu lepas tak dapat dituai. Jadi mengapa semuanya ini perlu diambil kira oleh jabatan yang terlibat, petani ataupun penggiat aktiviti ekonomi yang terlibat, supaya apabila kita merancang pembangunan dan juga fasa tempatan banjir dan seumpamanya, semuanya ini diambil kira, bukan hanya berdasarkan cadangan pihak JKR, cadangan pihak JPS, cadangan pihak veterina dan cadangan pihak berkuasa yang lain seperti pejabat daerah ataupun pihak berkuasa tempatan, Dr. Kamarum. Baik. Soalan yang amat baik dan saya percaya ini sebahagian daripada impak langsung dan tidak langsung akibat daripada bencana berskala besar. Dan kita harus fahami sektor pertanian mengikut rekod global, satu laporan yang dikeluarkan oleh pihak PBB, United Nations, menyatakan hampir 60% kerugian ekonomi disebabkan oleh bencana berada dalam sektor pertanian. Dan kalau kita amati di Malaysia pun hampir 62% kawasan-kawasan pertanian di Malaysia ini ataupun sistem sumber pengeluaran makanan negara sebenarnya terdedah kepada pelbagai jenis risiko bencana. Ini fakta dan data sebelum berlaku bencana besar di Johor dan di Kelantan beberapa tahun lampau. Dan kita amati proses mereka untuk bangkit semula amat perlahan, amat sukar perjalanannya dan kita harus bantu. Di sinilah peranan data dan fakta agar keuangan ataupun jumlah bantuan yang amat terhad ini diberikan kepada golongan-golongan sasar. Pertama. Yang kedua, golongan-golongan ini bukan hanya dibekalkan maklumat tentang kedudukan keuangan ataupun peruntukan-peruntukan, sumber-sumber pinjaman, tetapi mereka yang melaksanakan proses pembangunan semula ataupun aspek-aspek pertanian, perikanan, peternakan ini mengambil kira aspek daya tahan. Kawasan-kawasan yang telah terdedah ataupun yang terjejas ini, mereka harus memikirkan beberapa mitigasi-mitigasi yang berskala kecil agar mereka apabila ditimpa lagi bencana, mereka tidak ada lagi kehilangan 100 ekor binatang ternakan. Jadi ada konsep-konsep daya tahan ini boleh diarus perdanakan di peringkat lokaliti dengan sedikit bantuan data, bukti-bukti sains, dan ini kita amati laporan daripada pihak FOA sebagai contoh melihat bagaimana program CBDRM ini diterapkan dalam bidang peternakan, perikanan dan peternakan ini mampu meningkatkan 2-3 kali ganda, 2 hingga 3 kali ganda daripada kewangan ataupun punca pendapatan sebelum mereka menghadapi bencana. Dan saya percaya perkara ini pihak Mercy Malaysia dan UTM ada menjalankan kajian perintis di Baling, Kedah, melihat bagaimana kawasan sumber makanan, sumber pengeluaran makanan ini boleh dibantu dalam kata pembangunan semula selepas bencana. Ini satu aspek. Dan aspek yang kedua, kita lihat kelangsungan perniagaan. Banyak juga kawasan-kawasan industri yang terjejas. Mungkin pelan kelangsungan perniagaan mereka harus diadaptasi, diintegrasi dengan pelan pengurusan bencana di peringkat daerah dan juga di peringkat tempatan, peringkat lokal. Ini harus diambil kira oleh pelabur-pelabur, pihak-pihak pemain industri yang mungkin
menghadapi cabaran dan masalah di kala fasa pemulihan ini agar kelangsungan perniagaan ini tidak terjejas. Ini sedikit Tuan Haji yang saya percaya memerlukan all of societies punya approach, transdisciplinary punya approach, merentas kepakaran, merentas sektor dalam menghadapi bencana risiko sistemik ini. Ya, Dok, kita buat temu janji lagi. Kalau Dok ada ke lapangan selepas pulang dari Sendai, kita akan berjumpa sekali lagi. Mungkin ada dapatan dan juga perbincangan terkini dengan rakan-rakan dari seluruh dunia berkaitan dengan menghadapi bencana dan risiko bencana ini. Terima kasih Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan Bencana di PPC UTM Kuala Lumpur. Itu sahaja bersama saya Nazri Kaham malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.